Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meneruskan sesi pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini, insya-Allah. Dan saya mengharapkan kepada para pelajar tahun 4 untuk membaca buku teks, untuk membuka buku teks kafa pelajaran ibadah. Pelajar tahun 4, buku teks kafa pelajaran ibadah. Dan insya-Allah para pelajar boleh membuka pada muka surat 27. Pada muka surat 27. Di atas tajuk perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika solat. Maknanya sebelum ini kita dah bincang tentang rukun solat. Kemudian diikuti dengan perkara-perkara yang sunat dalam solat. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung dengan pelajaran perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika solat. Maksudnya, bila mana kita melakukan perkara-perkara yang makruh di dalam solat ini, ianya akan mengurangkan pahala solat kita. Dia akan mengurangkan pahala solat kita. Kalau kita buat amalan-amalan ataupun perbuatan sunat dalam solat, dia akan menambah pahala solat kita. Tetapi bila melakukan perkara-perkara yang makruh, maksudnya ia akan mengurangkan pahala solat kita. Maknanya solat kita dalam keadaan tidak sempurna. Sebaik-baik solat ialah solat yang sempurna, yang bukan hanya melakukan perkara-perkara rukun dalam solat dan dia melakukan perkara-perkara yang disunatkan dalam solat serta meninggalkan perkara-perkara yang makruh di dalam solat. Baik, apa dia perkara-perkara yang makruh? Yakni bila mana kita buat, ianya mengurangkan pahala solat kita. Yang pertama, berpaling atau menoleh muka dari arah kiblat. Kita sunat, kita dah belajar sebelum ni, sunat memandang ke tempat sujud. Pandangan kita sunat memandang ke tempat sujud. Tetapi apabila kita berpaling-paling ke kiri ke kanan daripada arah kiblat, itu perbuatan yang makruh dikata. Maknanya akan mengurangkan pahala solat kita. Baik, yang kedua, meludah. Perbuatan meludah. Mana saja kita nak meludah, ataupun mungkin kita nak mengeluarkan sesuatu yang ada di mulut kita, keluar kacang ke nasi ke di celah-celah gigi kita, kita nak keluarkan benda tersebut. Kalau kita tak keluarkan, mungkin tertelan. Bila tertelan, dia boleh membatalkan solat kita. Tapi bila kita meludah, mengeluarkan benda tersebut dengan cara meludah, hukumnya adalah makruh, iaitu dia akan mengurangkan pahala solat kita. Baik, yang ketiganya, memandang ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Tadi sengaja berpaling ke kiri atau memoleh ke kanan, menoleh muka kita daripada arah kiblat, tak pandang arah kiblat, ataupun sunat kita yang tempat sujud. Tapi ini sahaja kita kadang pandang ke kiri, pandang ke kanan, tengok, mendongak ke atas dalam keadaan kita solat. Itunya hukumnya makruh. Berbuat tidak dapat pahala dan ianya mengurangkan pahala solat kita. Baik, yang keempat, bersolat dalam keadaan mengantuk. Dalam keadaan kita tersangat mengantuk, tersengguk-sengguk kita dalam sembahyang. Itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya dalam keadaan sangat mengantuk. Kadang-kadang kemungkinan dalam sembahyang kita tak sedar apa yang kita buat. Tak sedar yang kita buat, apa yang kita buat dalam solat kita tu. Kemudian kita pun banyak terlupa pula, berapa rakaat dah. Aku baca tak baca lagi Fatihah, kerana terlalu mengantuk. Dia boleh, hukumnya adalah makruh. Baik, yang kelima, memandang sesuatu yang melalaikan kita. Pandangan kita tetap, tapi kita memandang sesuatu yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Sembahyang itu tujuannya untuk mengingati Allah. Kita baca, beri tumpuan pada bacaan kita. Kita melakukan perbuatan dalam sembahyang, kita beri tumpuan pada perbuatan sembahyang kita. Dan hati kita sentiasa ingat kepada
Allah dalam solat. Tetapi apabila pandangan kita memandang sesuatu yang menyebabkan kita lalai dalam untuk ingat Allah dalam solat kita, itu hukumnya makruh. Seperti sejadah umpamanya, contoh sejadah. Kadang-kadang sejadah ni macam-macam rupa kan. Macam-macam jenis corak. Kadang-kadang melekakan kita untuk memerhatikan sejadah kita ni. Oh, ada kubah macam ni, ada warna macam ni, ada corak macam ni, ada bunga macam ni. Kan? Dalam keadaan yang sedemikian mungkin melalaikan kita untuk ingat akan Allah. Kerana kita leka dengan corak sejadah tersebut. Itu di antara kemungkinan yang mungkin berlaku, kemungkinan yang mungkin akan berlaku yang akan melalaikan kita daripada ingat akan Allah dalam solat. Baik, yang keenamnya, menahan diri daripada membuang air besar. Nak terkencing, nak terberak ketika dalam solat kita tahan, nak terkentut kita tahan, itu hukumnya makruh. Makruh bila menahan untuk kita buang air besar atau air kecil ataupun kentut, itunya hukumnya makruh. Kita dinasihatkan untuk henti dari solat dan membuang air, beruduk semula dan solat sekali lagi. Itu yang lebih baik. Menahan tu makruh hukumnya. Kadang-kadang menyebabkan kita mungkin semayang kita dah tak khusyuk dah. Tak khusyuk dah. Semayang kita dah lalai dah daripada untuk mengingati Allah. Pasal apa? Nak menahan daripada membuang air kecil atau air besar ataupun kentut. Sebab itu dia hukumnya makruh. Baik, termasuk juga dalam perkara-perkara yang makruh ini ialah sekiranya kita bersembahyang di hadapan makanan yang dihidangkan. Ada hidangan makanan. Tapi kita sembahyang, sepatutnya kita kalau makanan dah tersedia, lebih baik kita makan dahulu. Makan dahulu baru solat. Mana hukumnya makruh kalau makanan ada di sisi kita, kita duk teringat pada makanan yang kita hidangkan dalam sembahyang. Lalu hukumnya adalah makruh. Baik, itulah di antara perkara-perkara yang disebut dalam buku ini. Banyak lagi perkara-perkara yang makruh. Jadi cukuplah memadai dengan 6 perkara yang disebut di sini untuk kamu memahaminya dan menghayatinya supaya kamu tidak melakukan dalam solat kamu. Kalau sekiranya kamu melakukan, dia tidak membatalkan solat, tetapi ia mengurangkan pahala solat kita. Sebab itu saya mengharapkan para pelajar untuk membuat catatan nota dalam buku tulis kamu dalam perkara-perkara yang makruh yang dilakukan ketika solat. Sekadar itu dulu untuk pelajaran kita kali ini, insya-Allah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.